Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sekarang saya berada di wow, saya berada di pusat pemberian vaksin Jalan Cangkat Batu Gajah, Dewan Bandaraya Kinta. Saya dah habis dah 2 vaksin. Saya dapat Pfizer. Sekarang tunggu anak perempuan saya yang sulung ambil vaksin. Alhamdulillah lah dia dapat cepat. Tiap-tiap hari tanya saya bila nak dapat vaksin, bila nak dapat vaksin, sebab nanti dia nak balik universiti dia risau. Alhamdulillah hari ni dia pergi first dose. Saya nak masuk saya tak masuk lah, teman dia pergi sendiri lah, sebab saya duduk dalam kereta je, sebab ramai saya tak nak crowd ya. Dia tahulah, dia pandai berdikari. Ni sementara tunggu dia ni, saya nak buat video pasal saya masih tak boleh move on lah dengan cerita arwah Siti Sarah. Saya bukan saya tak mengikuti perkembangan dunia artis dia. Saya tak ikut langsung pun. Saya tak tahu pun dia ada video-video masakan, dia ada pasal kisah keluarga dia, YouTube dia. Sarah saya tak ikut. Tapi ke jangkitan COVID yang terkena pada dia tu, saya alert, saya ambil tahulah, sebab saya kan frontliner. Bila artis kena COVID, dia punya berita tu meluas lah sikit kan. Dia pregnant 8 bulan lah saya rasa. Anak keempat. Itulah saya nak pesan ada orang-orang di luar sana, jika anda pregnant masa pandemik ni, dia punya berhati-hati tu kena lebih dia memang tak boleh. Dia badan dia, orang yang pregnant ni badan dia lemah, dia macam orang-orang tua kan. Ya Allah ya Tuhanku, kau mudahkanlah. Selain daripada Siti Sarah, kes arwah Siti Sarah ni sebahagian satu antara yang dah ramai meninggal sebab jangkitan COVID semasa mengandung. Bukan dia saja, dan ramai-ramai lagi. Jururawat, frontliner pun ada yang macam Siti Aisyah yang pregnant meninggal tu. Ada yang bayi tak dapat selamat, ada bayi yang selamat lah. Untuk pengetahuan semua, bayi yang dikeluarkan pramatang tu untuk selamatkan Siti Sarah, untuk selamatkan arwah, supaya dia tidak, jantung dia, paru-paru dia tak terbeban dengan kandungan dia. Maksudnya nak kurangkan pekerjaan jantung, nak kurangkan jantung bekerja, nak kurangkan paru-paru bekerja. Bila wanita mengandung ni, dia punya organ jantung dan paru-paru bekerja kuat untuk memberi oksigen dan nutrisi kepada bayi. Saya ulang balik. Bila wanita mengandung ni, jantung, organ lain-lain lah bekerja lebih, double, triple untuk membekalkan oksigen kepada bayi. Jadinya untuk kes Siti Sarah, jangan salah faham. Dia terpaksa keluarkan bayi tu walaupun pramatang untuk mengurangkan beban kerja jantung dan paru-paru, supaya arwah Siti Sarah boleh melawan COVID tu dengan lebih kuat. Itu je. Jangan kata nak selamatkan bayi. Sebenarnya first tu nak selamatkan ibu. Dalam prinsip obstetrik, sebab saya jururawat kebidanan, dalam prinsip obstetrik, kalau diberi pilihan antara ibu dan anak, doktor akan pilih ibu.
prinsip dia senang sebab ibu kemungkinan insyaAllah ada rezeki dia akan pregnant lagi. Tapi seboleh-bolehnya dia akan selamatkan ibu dan anak. Jangan salah faham dia akan selamatkan ibu dan anak. Tapi bila comes to decision making antara ibu dan anak, dia akan pilih ibu. Allahu Akbar. Saya dah tengok dah berapa kes yang doktor terpaksa pilih ibu dan membiarkan anak tu ada selamat ke tak selamat. Terpaksa kadang pembedahan yang contoh darah tinggi yang terlampau, ibu yang mengandung darah tinggi terlampau, mother terpaksa mengeluarkan bayi awal untuk bayi terpaksa dikeluarkan awal untuk menyelamatkan nyawa ibu. Walaupun kebolehan bayi yang keluar tu, yang pramatang tu 50-50, terpaksa buat. Keputusan ini bukan dibuat oleh doktor biasa. Keputusan ni perlu dibuat oleh doktor pakar, konsultan, dan mereka kadang-kadang berbincang. Doktor pakar dengan doktor pakar pun berbincang. Jadi orang-orang di luar sana tu, jika dia dah ada complete planning, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Saya jangan get me wrong. Sebab seorang jururawat, waktu pandemik ni, ibu mengandung sangat terdedah, terutama yang belum divaksinasi. Jika dia ada complete family, dia dah ada anak perempuan, dia ada anak lelaki, ada dewasa, ada kecil, dan dia boleh hold dulu pregnancy tu. Kecuali yang infertility lah, kalau yang newly marriage, yang baru berkahwin, yang tak pregnant lagi, yang memang menunggu kedatangan cahaya mata, itu lain. Tapi yang dah complete family, yang dah ada 3-4 orang anak, kalau boleh hold dulu supaya tidak mengandung waktu pandemik. Kesan dia sangat berat jika dia dijangkiti. Ketahanan badan untuk melawan COVID ini sangat lemah. Dia macam orang tua lah, umur 80, 70, 80. Bayangkanlah orang tua kan. Tapi saya sejujurnya saya tidak boleh buat seperti arwah Siti Sarah buat terhadap suami dia. Saya terkesan sungguhlah ketaatan dia pada suami dia. Pakaikan kasut, pakaikan stokin, dan selalu mendoakan kebaikan suami dia. Saya memang tersedar dan tersentap lah. Selama saya kahwin dengan suami saya 22 tahun, saya tak terfikir pun nak pakaikan suami saya. Sedangkan saya tak terfikir pun nak pakaikan suami saya stokin. Sedangkan saya selalu marah suami saya. Balik rumah stokin bersepah. Tapi Allah bagi kesempatan saya untuk mengubah diri saya. Allahu Akbar. Sedihlah, saya tak boleh bayangkan lah kalau Allah tak datangkan cerita arwah Siti Sarah ni, sampai bila-bila saya macam ni lah, macam biasalah. Saya ingat saya on the right track. Saya rasa saya betul dalam cara saya layan suami saya, cara saya tu. Walaupun kita dah buat yang sepatutnya, tapi untuk jadi isteri soleha ni bukan senang. Sebenarnya bukan senang. Kita kena letak maksimum sabar. Maksimum sabar yang paling tinggi. Then satu, dia taat pada suami dia, dia berbakti pada suami dia. Dia masak tu, saya tengok video masak. Saya tak pernah tengok video masak dia. Dan saya tengok video masak dia, Allahu Akbar. Dia doakan sesiapa yang makan makanan saya ni, berkatilah rezeki dia, jadikanlah ia orang yang sentiasa menjaga solat. Allahu Akbar.
Saya masa masak ada juga doa supaya lembutkan hati anak saya, hati suami saya. Tapi saya tak doa lebih-lebih lah. Saya selawat, saya doa lembutkan hati mereka. Itu yang Ustaz Abdullah Khairi ajar lah. Tapi yang Siti Sarah doa ni lebih lagi. Allahu Akbar. Isteri solehah, masuklah pilihlah mana-mana pintu syurga. Kalau saya definitely lah pilih syurga paling atas. Siapa tak nak pilih syurga paling atas kan? Allah dah suruh dah. Isteri solehah, pilihlah syurga yang paling mana-mana pintu syurga. Saya rasa kalau saya tak ubah sekarang, Zarina, masuklah mana-mana pintu neraka. Allahu Akbar. Memang dia dia memberi kesan lah. Tanyalah Shu'aib supaya dapat isteri sebaik dia. Dan Shu'aib tu pun memainkan peranan sangat besar. Moga dia tabahlah sekarang. Memang saya tak boleh move on lah dengan cerita arwah Siti Sarah ni. Saya nak buat video pasal dia, saya tak mampu nak buat awal-awal lah hari tu. Tapi saya hari ni saya ada masa, saya buat lah.